Assalamualaikum dan hai. Bertemu sekali lagi dalam video pada kali ini. Sekali lagi saya Megat Syafrizul daripada tim Tips Kejaya. Dalam video pada kali ini saya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai Seksyen B dalam Peperiksaan Pegawai Tadbir N41 Negeri Johor tahun 2020. Dalam video pada kali ini saya akan terangkan 4 topik penting yang ada ataupun 4 pecahan penting yang ada dalam Seksyen B ini. Okey, sebelum kita teruskan, jom lihat video ini. Hello, hai, ya, okey. Dalam seperti yang saya beritahu tadi, dalam video kali ini saya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai Seksyen B dalam Peperiksaan Pegawai Tadbir N41 Negeri Johor. Bagi anda yang belum lagi menonton apa yang anda perlu tahu dalam Seksyen A untuk Peperiksaan Pegawai Tadbir ini, anda boleh lihat link yang saya tinggalkan di ruangan description, di mana dalam video tersebut saya ada menerangkan kesemua topik-topik penting yang ada dalam Seksyen A. Dalam video kali ini saya hanya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai Seksyen B. Okey, bagi anda yang masih lagi blur ataupun tak faham apa format yang bakal ditanya dalam exam nanti, jadi saya brief secara ringkas. Okey, exam ini akan diadakan pada 25 September tahun 2020 bermula jam 10 pagi hingga jam 11.15 pagi. Dia akan ada dua section dalam exam. Okay, section A, pengetahuan am, di mana anda diberi masa selama 35 minit untuk menjawab 40 soalan. Dan section B, daya menyelesaikan masalah, di mana anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, kesemua soalan yang diberi dalam seksyen ini adalah soalan yang berbentuk objektif sahaja, ya. Di mana anda boleh jawab A, B, C dan D. Semua tak perlu untuk menghantar jalan pengiraan untuk seksyen B. Okey, kita mulakan. Alright, untuk seksyen B. Okey, seksyen B exam Pegawai Tadbir N41 Johor pada tahun 2020 ini terdiri daripada 4 pecahan utama. Okey, sejumlah 20 soalan ini dia terdiri daripada 4 pecahan utama. Okey, untuk pecahan pertama. Okey, pecahan pertama adalah bentuk penyelesaian masalah. Okey, untuk pecahan ini anda akan diberi satu teks ringkas di mana anda akan diuji berdasarkan teks yang diberikan tersebut. Okey, tips penting untuk anda hadapi soalan sebegini. Anda boleh baca terlebih dahulu soalan yang diberikan. Sebab bila anda dah baca soalan, anda dah dapat idea apa yang ditanya dalam exam. Maksudnya apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Okey, dalam contoh yang saya berikan ini, okey, soalan dia ditanya berapa ekor. So dalam fikiran anda dah dapat ada target. Kita nak cari berapa ekor yang ada di dalam soalan yang diberikan. Okey, bila dah tanya berapa ekor, so bila anda dah baca soalan, anda boleh terus tangkap dia punya jawapan untuk soalan yang diberikan tersebut. Okey, untuk soalan sebegini, biasanya dia tak memerlukan anda untuk melakukan pengiraan yang panjang. Dia tidak memerlukan anda menekan kalkulator untuk mencari jawapan. Semua adalah berdasarkan logik. Anda boleh terus membuat congak sahaja berdasarkan dia punya isi-isi penting yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, saya harap anda boleh faham untuk pecahan pertama ini. Kemudian, okey, untuk pecahan kedua. Pecahan kedua adalah berbentuk menginterpretasikan data. Okey, dalam
pecahan ini, anda boleh diberi satu graf, jadual ataupun satu penyataan di mana anda perlu menganalisa sujukan nombor ataupun jadual yang diberikan. Okay, untuk pecahan kedua ini, dia juga tak memerlukan anda menekan ataupun membuat kiraan yang panjang. Just congak dan terus jawab. Okey, untuk pecahan ketiga, okey, soalan matematik. Okey, untuk pecahan ketiga ini, soalan dia lebih berbentuk asas matematik. Dia biasanya dia akan uji anda untuk convert ataupun tukar unit daripada meter ke liter, meter ke sentimeter, liter ke mililiter dan sebagainya. Dia juga boleh ditanya seperti contoh soalan yang saya berikan ini, okay, untuk bundarkan kepada ribunya hampir. Okay. Soalan pecahan ketiga ni biasanya tidak akan memberi masalah kepada calon. Okay. Biasanya dia banyak beri masalah dalam pecahan kedua dan pecahan yang keempat. Okay, pecahan keempat ni, okay, untuk pecahan keempat ada IQ test. Okay, IQ test ni biasanya bakal memerangkap calon-calon yang tidak hati-hati ataupun tidak beri perhatian kepada soalan yang ataupun kepada jawapan yang diminta. Alright. Seperti contoh yang saya berikan ini. Okey, di mana anda akan diberi satu jujukan nombor di mana anda akan diminta untuk meneka nombor seterusnya. Okey, selain daripada bentuk soalan sebegini, dia juga boleh ditanya, dia akan beri juga satu nombor, dia akan kosongkan dua tempat kosong, okey, dan anda akan diminta untuk beri jawapan nombor yang dia kosongkan tersebut. Okey, untuk atasi soalan sebegini, tips pentingnya adalah anda lihat nombor sebelum dan nombor selepas tempat kosong yang diberikan. Okey, anda boleh lihat dia punya perbezaan nombor sebelum dan selepas, sama ada dia akan tambah, tolak ataupun darab, dan dia boleh juga diberi ganda dua, perbezaan antara nombor sebelum dan selepas tempat kosong yang diberikan. Okey. Again, soalan sebegini juga tak memerlukan anda melakukan kiraan yang panjang. Yep, saya harap anda boleh dapat faham keempat pecahan yang ditanya dalam session B ini. Okay, saya ulang untuk pecahan dia. Untuk pecahan pertama adalah penyelesaian masalah, di mana anda akan diberi satu teks dan anda akan diuji berdasarkan teks yang diberikan. Okay, tips untuk pecahan pertama adalah anda baca soalan terlebih dahulu, kemudian baca dia punya teks. Okey, ini adalah untuk memudahkan anda untuk tangkap dia punya skop soalan ataupun skop teks yang diberikan. Kemudian untuk pecahan kedua, menginterpretasi data, anda akan beri satu jadual atau graf dan anda perlu analisa jadual dan graf yang diberikan. Dan kemudian untuk pecahan ketiga adalah soalan asas matematik, di mana anda pecahan ini anda akan diuji untuk convert ataupun tukar unit daripada meter ke liter, sentimeter ke mililiter dan sebagainya. Kemudian untuk pecahan keempat, IQ test. Okay, IQ test ini anda perlu beri lebih perhatian kerana IQ test ini banyak memerangkap calon-calon yang lepas. Okey, anda akan boleh bertanya dalam bentuk jujukan nombor sebegini, dan juga ataupun dia beri kotak-kotak dan anda akan diuji berdasarkan gabarjah yang diberikan. Alright. Okey, kemudian ini adalah merupakan antara topik popular untuk session B ini. Alright, saya serahkan sebahagian sahaja. Saya tak boleh tak semua sebab terlalu banyak
Ya, ini adalah antara topik yang biasa ditanya untuk session B. Alright. Semua topik ini adalah terdiri daripada 4 pecahan yang saya explain sebentar tadi. Okay, seperti contohnya operasi pecahan ringkas. Okay, untuk operasi pecahan ringkas ini dia terletak dalam pecahan ketiga, iaitu pecahan soalan matematik. Okay, untuk contohnya untuk persamaan linear, y equal to mx plus c. Ini adalah untuk pecahan kedua, iaitu untuk yang kedua menginterpretasi data. Okay, dan itu juga untuk mean, median dan mode. Ini juga adalah untuk pecahan kedua, menginterpretasi data. Okay, saya harap anda boleh beri lebih perhatian kepada topik-topik yang saya berikan ini. Alright. Untuk pengetahuan anda, okay, sebelum saya tamatkan sesi dalam video ini, sekiranya anda mempunyai soalan ataupun pertanyaan berkenaan kedua-dua session A dan B, anda boleh simpan dahulu soalan anda, kerana saya akan adakan satu sesi live di YouTube dan juga di Facebook, di mana dalam sesi live tersebut anda boleh tanya saya sebarang soalan berkaitan exam ataupun berkaitan rujukan exam yang kita akan keluarkan. Okey, sebelum saya terlupa. Okey, untuk pengetahuan anda, saya bersama tim Info Kejaya sedang bertukar lumus untuk menyiapkan rujukan khas untuk exam Pegawai Takbir N41 untuk ambilan negeri Johor ini. Kita akan keluarkan rujukan tersebut pada hari Isnin ini, 21 hari bulan September. Di mana dalam rujukan tersebut kita akan masukkan ke semua nota-nota penting berkaitan pengetahuan khas untuk negeri Johor dan juga ke semua topik-topik popular yang biasa ditanya dalam section B. Okey. Dalam nota tersebut akan ada nota-nota berkaitan section A dan juga section B. Selain daripada itu, juga ada contoh soalan untuk kesemua section yang ditanya dalam exam nanti. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan, kita akan ada satu sesi live di Facebook dan juga di YouTube, di mana dalam sesi tersebut anda boleh tanyakan saya sebarang soalan berkaitan exam. Okey, sesi live tersebut saya akan adakan pada hari Ahad ini. Ahad ini 20 hari bulan September. Okey, Ahad 20 September kita akan buat satu sesi live di YouTube dan juga di Facebook. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Okey, sekali lagi, kalau anda masih lagi belum sertai channel Telegram khas untuk exam Pegawai Takbir N41 Johor, anda boleh terus pergi ke link ini, t.me/Pegawai Takbir Johor. Ya, ini adalah merupakan channel Telegram khas untuk anda, untuk semua calon-calon exam Pegawai Takbir N41 Johor. Okey, sekiranya anda tidak mempunyai Telegram, anda tak perlu risau. Anda boleh pergi ke link yang ada dalam blog saya ini, dan anda boleh sertai mailing list khas, di mana saya akan juga berkongsikan tips dan contoh soalan dalam email. Okey, dalam beberapa siri email. Alright. Okey, kita jumpa dalam sesi live pada hari Ahad ini, 20 bulan September tahun 2020. Okey. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.